Assalamualaikum Kak Fatimah Umar. Allahumma salli ala Muhammad. Zainah Buyung, Ina Salina, Fauziah Yunus, Zainun Abdurrahman, Yasmin Yaakob, Suzana Amiruddin, Analiza Khaizirza, Rozia Sharif, Aziz Amin. Tolong respon audio video okey ke? Saya ingat sikit mata saya pun pandang tempat lain Terima kasih siapa hantar 50 stars. Kak Imam Mustafa, audio video okey ke? Wan Yahya Diana Ahyad, Ifah Umairah Hamdan, Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Aidah, Roza Osman, apa khabar Kak Nani? Terima kasih 50 stars. Rozita Abu Hassan, Masya Allah. AV okey ke KO? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamidah Dul Wahid, Raziah Abdul Hamid, Nur Cahaya. Audio video okey ke? Saya tak dapat lagi jawapan. Juliana Friday, harap-harap kita dapat jumpa 4 Jun, orang Singapura. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Artati Ghaffar. Khalijah Muhammad, audio video okey ke? Saya ni start lambat sikit. Problem tak faham nak on telefon saya ni. Dua-dua tab Facebook saya hilang. Tak tahu pasal apa. Jadi saya terpaksa pakai handphone. Handphone pula habis bateri. Audio okey clear. Video AV, audio video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So bila handphone dah habis bateri, saya tak tahu macam mana nak live sambil charge telefon saya ni. Kita terbalik-terbalikkan nak bagi dia boleh live juga. Jadi saya tak puas hati ni sebenarnya. Tak puas hati dengan kedudukan handphone saya ni. So minta maaf ya sahabat-sahabat. Ustazah punya tak puas hati tu tak apa. Terima kasih Nurhaniza Hamid. Baru dapat jawapan. AV clear. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khaizatul Azni. Saya yang tanya Ustazah apa tu. Saya hanya boleh baca satu nama untuk setiap komen ni. Sebab mungkin sebab saya macam mana nak buat handphone ni. Okay, tak apa. Yang penting sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda boleh dengar AV dengan jelas, clear, elok. Ya, terima kasih Nur Aini Abdul Rahman. Terima kasih Liza Zainal. Terima kasih Kak Nur. Alhamdulillah. So saya boleh teruskan lah ya. Walaupun mata saya tak berapa seronok melihatnya. Kerana saya melentangkan handphone untuk cucuk dia punya bon-bon tu kan, dengan charger, dengan power bank saya. Mudah-mudahan dia still okey lah. Selamat kembali ke 7 pagi. Sahabat-sahabat La Tahzan. Saya percaya jumpa kat mana-mana. Ramai yang tanya kenapa, Masya Allah, dinding hijau putih pun terang. Kenapa Ustazah tak bagi waktu yang tetap macam dulu pukul 7? Jawapannya sebab saya tidak berada di tempat yang tetap. Kak Nora An-Nur, terima kasih yang hantar stars. Ustazah tak sempat baca satu persatu nama. Baik, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni nak bermujahadah ni, berjuang sungguh-sungguh berhabis-habisan kerana tajuk kita ni tak habis-habis lagi. Masya Allah kan, tak habis-habis lagi. Tajuk kita adalah bab yang ke-241, bercita-cita setinggi bintang. Bercita-cita setinggi bintang. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sihat insya-Allah. Doakan je terus sihat. Masya Allah. Kena sebut sihat baru dia sihat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Wah, Cikgu Siti Hajar kita, Cik Jad pun ada bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Kami dapat duduk sebelah-sebelah masa program Latahzan Utara malam kemarin. Subhanallah. Moga Allah tautkan hati-hati kita. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya geram ni sebab tak dapat baca semua komen. Kalau anda boleh nampak kedudukan saya pakai handphone yang sedang di-charge. Dan saya tak reti nak menegakkan dia sebab dia tengah di-charge dengan power bank. So saya melentangkan. Jadi mata saya tak boleh nak fokus pada kamera. Lepas tu bila melentang rupanya nama komen tu keluar satu je. Satu tu naik, satu naik, satu macam tu. Jadi saya tak boleh baca semua, minta maaf. Al-Ramza Al-Karim Mu'min Arifin. Alhamdulillah, semoga didoakan kebaikan, kesejahteraan, keafiatan semua. Penuh dengan kesyukuran Allah hidupkan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Munirah Draman, sihat dah ke orang Mekah? Subhanallah. Okey, kita buka kitab Latahzan muka surat 501. Muka surat 501. Kehidupan kita bukan hanya di dunia saja. Betul kan? Semalam kita belajar satu je bab I tu. Bulatkan tekad dan majulah. Bulatkan tekad dan majulah. Saya tak puas hati ni. Sekejap saya cuba tegakkan pula. Oh, dia dah tak boleh ubah. Okey. Bila kita dah start dengan melentang, dia dah tak boleh ubah dah. Allahumma salli ala Muhammad. Alaikumussalam Saloma Nurin. Bab 241. Betul kan? Muka surat 501 bahagian F. Kak Zimurad, Rokiah Saleh, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Lia Arif, Zainah Buyung, Amy Has. Saya nak cari jawapan. Betul ke kita? Amin, amin, amin. Yasmin Yaakob. Kita berada pada F. Kehidupan kita bukan hanya di dunia saja. Terbaik, betul. Semalam I, hari ni F. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namanya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okay, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat memulakan semula Latahzan pada pagi hari jam 7 pagi sepatutnya. Yang saya masuk lambat sikit ni sebab saya godik-godik telefon saya ni. Macam mana nak buat? Sebab semalam daripada Penang, sahabat-sahabat, Jaja bawa kereta saya balik ke rumah. Balik ke rumah, saya terus ke hospital. Okay, terus ke hospital sampailah malam. Jadi barang-barang saya kat rumah tu, saya cakap kat Jaja jangan usik. Tapi Jaja tetap juga masuk ke dalam rumah semua. Dia bila dah bukan tangan kita kan, saya cari mana beg yang saya letak charger, letak tab semua, tak jumpa lah. Jadi daripada malas nak pening-pening kepala tu, kita dah lewat sampai rumah daripada hospital. Saya pun terus tidur lah. Tidur, pagi ni bangkit. Cari mana saya punya tab semua, kejap lagi nak mengajar. Hari ni saya ada 7 pagi ni Latahzan. Kemudian 9 pagi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah bersama dengan Yapim Smart Venture. Untuk apa, tajuk apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Air dicincang takkan putus. Air dicincang takkan putus. Tu nak cerita pasal hubungan adik-beradik semua kan. Lepas tu pukul 10 kita lewatkan kelas Masjid Al-Mardiyah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kita baca kitab Di Balik Tabir Kematian, bab baru yang telah sebulan kita cuti. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, pukul 10 pagi sampai pukul 11. Lepas tu saya pergi hospital lah. Yang bertanya kabarnya, Ustaz, terima kasih, sihat walafiat. Dah sihat walafiat, langsung tak demam. Kami buat keputusan untuk berehat di hospital tu sebab risau dengan demam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Risau dengan demam tu jap on off kan. Lepas tu macam-macam perkara sekarang berlaku. Kita nampak kecil tapi akhirnya menjadi besar. So bawa lah pergi hospital. Lepas tu dah
masuk air sampai 5 botol apa semua. Alhamdulillah Allah izinkan hilang dah demam tu. Tapi biasalah, dia tahu kita cover insurans. Ya, bak kata ustaz macam hantar kereta pergi overhaul lah. Kita tak nak buat hak tu, disuruh juga buat. Ni you punya ni dah tiba masa ni. Ni you punya ni jadi ustaz kata menyampah aku nak keluar dah ni, cemuih. Jadi doktor janji hari ni insya-Allah keluar. So dah buat x-ray, buat segala-gala tu, alhamdulillah okey. So moga-moga lepas saya habis kelas semua ni, sebab tengah hari saya pergi uruskan ustaz punya discharge lah. Mudah-mudahan tak sangkut apa-apa pula. Amin ya rabbal alamin. Gitu yang tanya kabarnya ustaz. Okay? Jadi syukur sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya suara sengau-sengau ni biasalah. Abang kata ustaz kalau orang balik Mekah tak batuk, tak sesema ni macam tak berapa nak mabrur kan. Jadi semoga ini petanda mabrur. Amin. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustazah ke Penang dalam tempoh kiranya tak sampai 24 jam. Alhamdulillah. Okay, ada sahabat-sahabat tim khidmat yang satu kereta, saling mendoakan, saling menyokong. Saya sangat bersyukur memiliki anda sebagai sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah permudahkan tanpa kita mengecewakan sahabat-sahabat di utara kan. Semoga kita dapat ulang lagi pertemuan-pertemuan yang macam tu. Dan ustazah tak sabar nak berdina sahabat Latahzan Selatan bersama Ustazah Zai, di Johor Bahru. Jadi yang berdekatan dengannya atau tak berapa nak dekat pun lah. Sahabat-sahabat, sebab hari tu nak join utara, ada kekangan tarikh tu tak kena sebagainya. Jadi di Johor ni mungkin tarikhnya okey ustazah, tapi jauh. Contoh sahabat, saya kagum dengan Kak Siti Azmahani kita. Masya Allah, Kak Siti Azmahani kita dari Kuantan join di Penang. Masya Allah, tabarakallah. Saya kata malulah dengan Allah kalau kita nak berkeluh kesah demi ukhuwah fillah. Drive daripada Kuantan ke Penang hanya bertemankan anak bujang yang baru sekolah menengah lah. Saya ingatkan anak bujang dia dah boleh drive. Rupanya dia drive seorang-seorang. Masya Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kehidupan kita bukan hanya di dunia saja. Kebahagiaan di akhirat sangat bergantung pada kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di akhirat sangat bergantung pada kebahagiaan di dunia. Terima kasih Kak Nura An-Nur. Siapa yang hantar 99 stars tu? Saya tak pernah tengok 99. Biasa 50, 100 macam tu kan. Ada yang 99. Punyalah saya tak reti. Saya tak reti bab-bab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kebahagiaan di akhirat sangat bergantung pada kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di akhirat sangat bergantung pada kebahagiaan di dunia. Makna dunia adalah jambatan menuju akhirat. Kita tak digalakkan dalam Islam untuk ketepikan dunia, buang dunia semata-mata sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kita utamakan akhirat. Dunia-dunia ni aku tak nak pandang. Kak Imam Mustafa kata aku nak berhenti dah jual Mom's cookies. Aku tak nak dah buat biskut sedap-sedap tu. Contoh kan. Tapi subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah punya banyak pujian kepada biskutnya Kak Emma. Dia teruskan. Kau nak ikutkan nak rehat ustazah raya-raya ni, tapi orang nak order kan, terpaksa lah juga. Jangan sebut terpaksa, rezeki nak masuk tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadikan itu semua sebagai jambatan menuju akhirat. Asalkan apa yang kita buat atas dunia ni boleh membahagiakan jiwa kita. Sebab bekerjakah kita, menjadi istrikah kita, menjadi suamikah kita, menjadi anak-anakkah kita, didik, tarbiyah hati untuk kita merasa suka dan bahagia, supaya sahabat-sahabat suka dan bahagianya kita di dunia ini adalah gambaran permulaan pintu gerbang menuju akhirat yang bahagia. Sebab itu ustazah selalu sebut contoh dalam menjaga lisan. Quran menyatakan kalimah yang sangat menjentik hati ustazah, kalimah la tasma'u fiha laghiyah. Apa maksud? Di dalamnya, dalam jannah itu tak kedengaran orang bercakap lara. Jadi bila kita faham, orang dalam syurga tu tak bercakap perkara-perkara yang lara, yang sia-sia, yang Allah tak suka. Jadi perbahasan kepada ayat tu, bila mana kamu nak menjadi penghuninya syurga yang di dalamnya tak ada orang bercakap sia-sia,
maka latih tubi hati anda, diri anda, lisan anda di dunia ini untuk tidak bercakap yang sia-sia. Tapi sahabat dirahmati Allah, ustazah saya ni kalau tak bercakap pasal orang, saya ni kalau tak bercakap yang buruk-buruk, saya ni kalau tak umpat keji orang, saya tak rasa bahagia. So kat mana silap sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita menurut gejolak nafsu, kita menurut kesukaannya syaitan. So perbaiki di mana letaknya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita suka sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kita menundukkan hati kita ni kepada nafsu dan syaitan, kita sepatutnya tundukkan hati kita kepada Allah. Allah suka macam mana? So kita berperang dengan nafsu kita tu. Okey lidah, hari ni aku bangun pagi, aku nak habaq kat hang ni. Hang jangan cakap benda yang buruk. Jangan cakap benda yang buruk. Cakap benda yang baik saja. Kenapa? Supaya kalau aku dimatikan Allah pada hari ini, aku mati dalam keadaan sepanjang hari ini lisan aku hanya bercakap yang baik-baik. Semoga nanti aku disyurgakan oleh Allah kerana lisan yang sentiasa bercakap baik-baik ni akan menghimpunkan aku di dalam syurga, tempatnya orang yang hanya bercakap perkara-perkara baik. Bukankah Allah memandang bagaimana pengakhiran kita? Allah tak heran bagaimana permulaan kita. Sebab tu sahabat, permulaan kita dengan penuh dosa, penuh kejahatan, tapi kita bertaubat. Okay, sebab itu jangan pernah bertangguh-tangguh dalam taubat, sebab kita tak pernah tahu bila Allah nak matikan kita. Jadi pastikan untuk bahagia di akhirat, kita merebut kebahagiaan di dunia. Ini yang sifu penulisan Ustazah Ustaz Fahrul Muhammad Joy selalu sebut, itulah dia syurga yang diawalkan. Apa syurga yang diawalkan? Dekat dunia kita dah merasa seperti syurga. Ui, macam mana dekat dunia dah merasa seperti syurga? Cakap yang baik-baik saja, lembut bicara bahasanya, rasa bahagia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita elakkan suasana yang tidak membahagiakan. Macam mana nak bahagia kalau di dalam rumah jerit-menjerit, tengking-menengking? Asal masuk je dalam rumah cerita hal-hal orang di luar rumah, hal-hal kita yang sembahyang lewat, yang makan tak berjemaah, tak ada suasana ukhuwah di kalangan anak beranak sendiri. Kita tak bicarakan, kita tak perbetulkan pun. Masa Ramadan boleh je kita makan malam bersama-sama. Masa Ramadan sahabat-sahabat dirahmati Allah PKP dulu, boleh je kita bersolat jemaah bersama-sama sebab je stay home. Tapi kenapa ayah-ayah, kenapa ibu-ibu, suasana itu sudah hilang apabila kita sibuk dengan dunia kita. Jadi macam mana kita nak bahagia di akhirat? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, terima kasih siapa yang menjemput dan memperingatkan. Jemput sahabat-sahabat La Tahzan untuk 4 Jun ini bersama-sama di Johor Bahru, pertemuan sahabat-sahabat La Tahzan Selatan, insya-Allah. Okey, istimewanya bila mereka berada di hotel, lupa lagi hotel apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka macam di Pen Mutiara tu, Ustazah letakkan bahan-bahan jualan yang Al-Fawaz kelolakan, gila-gila punya harga. Ada yang lebih 50% kan sahabat-sahabat, diskaun hanya untuk orang yang hadir pada malam itu sajalah. Okay, anda kena faham lah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tanda Ustazah menghargai susah payahnya mereka datang dan sebagainya. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti di Hotel Grand Blue Wave Johor Bahru tu pun macam tu, kan? Grand Blue Wave, betul ke? Kan sahabat-sahabat. Okey, oleh sebab itu orang yang berakal harus tahu bahawa kehidupan dunia ini masih berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan di dunia ini masih berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Hotel Grand Blue Wave, betul. Tu apa tu? Umi Afan Kalishah dia jemput siapa? Minta maaf ya, betul-betul. Ida Najwa, Masya Allah. Syah Millions. Best kawan dengan Syah ni, bermilion-milion. Grand Blue Wave, betul. Tak sabar nak jumpa Ustazah Zaidi JB. Saya jauh lebih tak sabar lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, mana tadi? Orang yang berakal harus tahu bahawa kehidupan dunia ini masih berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Sahabat-sahabat, kita biasa dengar orang kata, itu hal akhirat, hal kemudian lah. Kau sibuk-sibuk sekarang nak ingatkan aku, mati kubur lain-lain. Wah, kawan-kawan kita kalau dinasihat gitu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mati kubur lain-lain. Yalah, sebab mati kubur lain-lain lah aku nak peringat hang kat sini.
Nanti kat sana aku dah tak boleh nak peringat dah. Diri aku sendiri pun aku tak ingat, apakan lagi aku nak ingat diri hang. Ni kat sini kalau aku salah, kau bantu tunjukkan jalan yang betul pada aku. Kalau kau salah, setakat mana yang aku tahu, aku bantu untuk betulkan. Kita kan nak together till jannah. Hal-hal akhirat ni tunggu mati nantilah baru fikir. Sombong kan main sahabat. Kalau nanti baru fikir, macam mana? Nanti baru nak fikir. Kak Nur Asmal Lord, I miss you. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Awak kursi saya ni rasa macam sakit sangat pinggang kali ni. Dia sakit pinggang ni bukan sebab kerusi ni sahabat. Sebab mungkin duduk lama semalam dalam kereta kan. Okey. Macam-macam ni. Macam-macam Ustazah Zai ni. Okey. Nak join Ustazah call tak angkat. Jangan call saya, WhatsApp saja. Jangan call kawan-kawan kita tu macam-macam kerja mereka buat. Mereka dah bagi nombor telefon tu, WhatsApp nanti mereka respon lah. Don't worry, be happy. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anak-anak murid Ustazah Zai ni, subhanallah, kagumnya mereka. Kagumnya Ustazah dengan mereka. Sibuk dengan keluarga, urusan kerja dengan macam-macam. Tapi masih mengoffer diri untuk khidmat, uruskan benda-benda macam ni. Ustazah malu sebab bukan Ustazah yang all out untuk persiapan. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana Ustazah duduk kat KL. Macam mana Ustazah nak berurusan dekat JB tu? Kan dia kena berdepan, berhubung dengan pihak hotel semua untuk dapat harga yang cantik nak bawa anda semua. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi memang tabik spring lah dengan mereka. Jadi kalau mereka tak angkat phone tu, tolong maafkan sahabat-sahabat. InsyaAllah mereka dah letak nombor handphone mereka di situ. Saya percaya pasti mereka akan respon WhatsApp anda, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya geram sebab tak boleh nak baca semua komen anda ni. Pasal apa tu jadi? Zaini Samad, insyaAllah nanti akan direspon. Nanti saya maklum pada mereka. Tak apa, nanti dia akan respon. Nombor kat mana tu? Kak Siti Azmahani, apa khabar? Masya Allah, tak letih ke semalam? Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, oleh sebab itu orang yang berakal harus tahu bahawa kehidupan dunia ini masih berhubungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Cakap dekat mereka yang hal mati tu nantilah kita fikir. Kau sekarang ni kita tengah sebab sedap-sedap ngeteh ni, sebut pasal akhirat lah. Kan ada kawan kita macam ni, ada adik-beradik kita yang raya-raya hari tu, kita tegur dia sikit, tegur dengan ikhlas, dengan kasih sayang penuh hikmah, tak mengaibkan dia pun sahabat-sahabat. Tapi dia kata ni raya-raya ni tak payahlah cerita pasal akhirat, dah mati nanti baru cerita pasal akhirat. Cakap kat dia, dunia tempat bercucuk tanam, hasilnya kita petik dekat akhirat. Dunia tempat beramal, segala keputusan daripada amal soleh kita ni sahabat, kita akan dapat dekat akhirat. Keputusan-keputusannya ibarat kita exam dekat dunia, kita dapat result dekat akhirat. Faham sahabat-sahabat? Tak boleh nanti kita nak tukar. Kita ni hamba, kita suka-suka je nak tukar. Ya Allah, aku dah mati dah bermula dah alam akhirat untuk aku. Kau tak nak suruh aku solat ke ya Allah? Ni dekat akhirat ni aku dah tak pergi kerja, dah tak hantar anak aku pergi sekolah. Aku dah tak sibuk nak pergi beraya sampai 32-35 hari nak bersyawal ya Allah. Mohon terasa kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita tak sibuk dah dengan dunia sebab dunia pun dah tak ada. Ya Allah, kau tak nak suruh aku solat ke? Kau tak nak suruh aku banyak baca Quran ke kat sini? Hey, mu'al mengongi ke apa? Habis dah dunia tempat bercucuk tanam tu. Hari ini hari kampung akhirat dah mendatangimu. Kamu akan melihat hasil yang telah kamu usahakan di dunia. Sahabat, akhirat tempat memetik hasil, bukan tempat beramal. Jadi kalau kita nak beramal ke akhirat, tak apalah orang nak terima result, tak apalah saya nak solat, nak sujud lama-lama. Takkan dihitung oleh Allah. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kalau kita faham, aku nak memetik hasil dekat akhirat, gambarkan dapat keputusan SPM saja dulu. Dekat TV diumumkan dulu-dulu, mana ada melalui SMS semua kan. Tunggu waktu berita. Keputusan SPM pada tahun ini akan diumumkan pada esok hari. Pelajar-pelajar diminta datang ke sekolah bermula jam 10 pagi. Boleh ganti Azizah Arifin tak? Okay sahabat-sahabat. Jadi kita dak-dik-duk. Ya Allah mak, macam mana mak kalau... Mak saya menyampah je. Mak macam mana mak kalau besok mak jangan marah tau.
Mak tak nak marah apa. Yang kau usahakan itulah yang dapat. Sempoi je mak saya. Mak saya tak ada sibuk nak ikut pergi asrama kat sekolah kami. Tak ada. Dia relax je tunggu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada pula nak streskan kita. Kalau kau tak dapat 10 kau jangan balik. Tak ada pula. Jadi kita yang mengusahakannya, mak kita kata kau ambil lah apa yang telah engkau usahakan. Masya Allah, kita faham dekat sini dunia tempat kita beramal, tempat kita berusaha, tempat kita bercucuk tanam, yang mana kita akan petik hasilnya di kampung akhirat nanti. Tapi kalau kita nak terbalikkan dia, tak mungkin boleh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan pernah hidup atas dunia ni kita kata hal akhirat lah. Wah, kalau ditegur oleh adik-beradik, apa hal kau tak pergi sembahyang Jumaat ni? Kau kan lelaki. Akak tengok sepanjang kau duduk tumpang rumah akak ni tak pernah lagi solat Jumaat. Loh, kau nak aku duduk rumah kau ke kau nak aku keluar rumah kau ni? Kau tiap-tiap minggu sibuk suruh aku pergi solat Jumaat. Aku keluarlah daripada rumah kau ni. Ini seorang kakak mengadu pada ustazah. Sedih ustazah. Dia bekerja kat KL, duduk rumah saya. Saya okey je adik-beradik kita, suami saya pun okey. Saya tegur Jumaat, pergilah solat Jumaat. Saya ingatkan dulu biasalah letih mula-mula kerja kat KL ni, tak biasa lagi, tak ada kawan. Ni dah berbulan duduk rumah saya ustazah tak nak pergi solat Jumaat. Saya tegur lah. Subhanallah sahabat, kubur lain-lain long. Lepas tu akak jawab macam mana? Saya katakan, itulah saya diam ustazah, saya sedih. Lain kali akak cakap kat dia, sebab kubur lain-lain lah aku nak ingatkan. Kalau kubur sama senang, kau kena balun dengan malaikat, nanti aku tolong fire. Berani malaikat kacau adik aku ni? Gitu kak. Masalahnya, kalau kubur sama pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh bertolong bantu. Anak beranak, adik-beradik mati, duduk serentak dalam liang lahat yang sama, tak boleh bertolong bantu. Macam mana lagi kita nak cakap? Itu sebab dekat dunia ni kita kena saling nasihat menasihat. Sedangkan kita yang berbuat ni pun belum tentu lagi penamatnya adalah syurga. Maka yang nampak jelas di mata kita, depan mata kita buat maksiat, kita tak tegur, kita tak nasihat, nanti Allah akan tanya kita juga. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita kena cakap dia, ya sebab kubur lain-lain Kak Long ingatkan kau ni. Kalau kubur sama kau kena balon nanti, aku tolong fire. Aku kan dulu pernah jadi Power Rangers sekejap. Contohlah kan sahabat-sahabat, cakap je lah apa pun. Jangan macam skema sangat kalau nak nasihat orang tu, orang menyampah. Mesti kau duduk sekejap, akak nak nasihat kau. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cepat lalu kau nak cakap apa ni sebenarnya, nyampah adik kita tu dengar kan. Satu jam, mulakan dengan muqaddimah dulu. Tu cakap 1 jam, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Garuk-garuk adik tu sahabat, dalam kuliah tak pernah dengar kan. Jadi kita sambil-sambil je, sambil ngetih, sambil bagi hadiah dekat dia, sambil bawa dia ngopi-ngopi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gurau-gurau je. Sebab aku nanti tak sama kubur dengan kau. Kalau sama kubur, kita kan adik-beradik together till jannah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, nasihat dia dengan cara bagaimana dia selesa dengan kita. Sebab tu kadang-kadang ada orang suka sembang dengan kita, walaupun kita lawak-melawak sebagainya, dia dapat satu nasihat. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Panjang pula perbahasannya. Okey, kita teruskan lagi. Yang sebenarnya adalah sebahagian daripada kehidupan yang satu. Kita cerita tentang akhirat. Takkan datang akhirat tanpa dimulakan dengan dunia. Maka dunia dan akhirat sebenarnya adalah sumber kehidupan yang satu. Apa maksud sumber kehidupan yang satu? Kita bicara tentang dunia, dunia semata, jangan duk syok sangat dengan dunia. Akhirnya akan berakhir dengan akhirat. Kita bicara tentang akhirat, BFF til jannah, sahabat la tahzan. Bila berjumpa langsung tak cerita pasal dunia. Hang mai dengan kereta apa? Kereta tolak ke? Kereta Mercedes ke? Contoh kan. Jangan Ustazah Zai tak bagi cerita hal dunia. Kereta-kereta ni semua dunia. Aduh, tepuk dahi sahabat-sahabat. Suami kerja kat mana? Kita kan nak berkenalan. Tak payah tanya kerja-kerja mana tu, semua hal dunia. Tak payah tanya hal-hal dunia ni. Kita sembang hal akhirat je. Aduh, kalau Ustazah Zai dengar terbalik meja tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak cerita hal akhirat, permulaannya adalah dunia. Nak cerita hal dunia, jangan melampau-lampau tanpa kita tak memasukkan hal-hal akhirat. Sahabat-sahabat faham ke? Okay, jadi saya rasa anda banyak macam yang gelak juga ni. Tapi sebab saya tak boleh nak tengok, nanti saya ni balik sahabat-sahabat.
Bonda, Rohana Saleh, dia dapat tengok satu-satu je nama, tak puas. Okey. Sebenarnya sahabat-sahabat tim khidmat saya banyak bantu. Mana yang hadiahkan Ustazah iPad untuk guna kemudahan keselesaan. Dia macam ginilah, macam mana canggih pun alat tu, tapi tuan yang guna tu tak reti, dia tetap tak reti juga. Dia tetap tak reti. Siapa yang kata Ustazah Zai garang tu? Terima kasih, memang Ustazah garang. Memang Ustazah garang. Sahabat-sahabat terbalik meja kalau dia pun sebut hal-hal akhirat. Alah, aku ni nak sembang dengan dia ni. Kan bila kita sebut je, Kak, akak datang dengan siapa? Dengan anak ke? Anak akak tu dulu ambil SPM kat mana? Tak payah tanya Ustazah tu hal-hal dunia. Sebab tu dulu masa kami sekolah kan, sahabat-sahabat ada kadang-kadang gelak-gelak kan. Kita orang sama-sama sekolah agama. Bila gelak tu, korang ni gelak sampai tak ingat dunia. Ada kawan saya jawab, tak apa tak ingat dunia, jangan tak ingat akhirat. Deep bahasa dia, spontan je dia jawab. Jadi itu semua keluar daripada cara pembelajaran kita, apa yang kita dengar selalu, macam tu, okay? Baik, yang gaib dan yang tampak, dunia dan akhirat, kini dan esok itu sebenarnya satu. Kita akan menuju ke arah sana. Ada ke orang satu kampung dengan kita, saudara mara yang kita ziarah masa raya-raya baru ni, sahabat-sahabat, yang sekarang dah mati, yang masih hidup? Ada ke yang boleh berani cakap, I habis dunia lah, I takkan jumpa you ke akhirat? Oh, kau main. Habis tu kau habis kat dunia ni, kau dah jadi tanah, jadi apa pula lepas tu? Tak jadi apa-apalah, I kekal sebagai tanah. Habis kau main lagi, kan? Takkan dihitung dekat akhirat. Kesian orang yang tidak beriman dengan yaumul akhirah. Sebab Allah gandingkan beriman kepada Allah, tu'minuna billah wal yaumil akhir. Banyak kan ayat-ayat macam ni dalam Quran bergandingan. Bila kamu beriman, yes, kamu percaya kamu hidup bertuhan, Tuhan kamu adalah Allah. Adalah tak normal kamu sebagai orang Islam apabila kamu mengimani Allah itu wujud, ada, sentiasa memerhatikan kamu, tapi kamu tak beriman kepada akan datangnya hari kiamat. Ini something wrong, sahabat-sahabat. Kalau dia kata, aku beriman Allah tu ada, aku ni diciptakan oleh Allah, tapi mustahil lah akan ada hari akhirat. Dah berapa tahun kok kita hidup ni, tak ada pun hari akhirat. Itu something wrong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nasihatkan orang-orang macam ni, kita ajak orang-orang macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk banyak mengaji lagi. Baik, yang gaib dan yang tampak, dunia dan akhirat. Dunia kita nampak. Yang gaib, yang belum kita nampak di atas dunia ni, itulah dia kampung akhirat. Tapi keimanan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yakin harinya itu pasti akan tiba. Bahkan matinya kita itu masuk ke alam barzakh, itu pun ulama membahas, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sudah bermulanya alam akhirat buat kita. Masya Allah, sebenarnya tak payah tunggu sampai semua dunia ni akan hancur. Tak, sebab apa? Di alam barzakh tu sendiri sudah kita dihitung. Dimasukkan ke dalam barzakh tu kubur yang luas ataupun sempit yang bertemu tulang rusuk kiri dan kanan kita sehingga remuk, patah, berkecai, ataupun dia menjadi satu rumah tempat tinggal yang begitu indah. Subhanallah, sahabat-sahabat, kenapa tadi aku dimasukkan ke dalam liang lahat yang sempit, tapi kenapa ia menjadi luas? Kerana amal soleh kita ketika di dunia. Subhanallah. Kini dan esok itu sebenarnya satu. Hari ni kita berbicara tentang esok kita. Kenapa hari ni agak rebus ketupat? Sebab besok nak raya, Ustazah. Tiba-tiba raya terkejut. Kan, sahabat-sahabat? So, kalau awal-awal dah rebus ketupat, besok saat orang lintang pukang lari baru nak keluarkan periuk besar mana nak rebus ketupat, dia dah, dah siap dah saya punya ketupat. Saya dah frozen kan dah. Saya dah buat dah rendang saya, contoh. Dia dah buat persiapan. So, kenapa kau rebus ketupat hari ni? Rayanya kan besok. Sebab tidak ada besok tanpa hari ini. Dia adalah satu perkara yang satu untuk kita bicarakan, untuk kita fikirkan. Faham? Jadi untuk hidup di akhirat, persiapannya adalah ketika di dunia. Masya Allah. Ada yang menyangka bahawa kehidupannya hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Yang kerana itu dia menimbun harta sebanyak-banyaknya. Dia mencari keabadian dalam hatinya, sudah melekat dengan kehidupan yang fana ini. Tetapi tiba-tiba dia mati. Semua keinginan, angan-angan dan cita-citanya hanya tersimpan di dalam dadanya. Aku nak jadi orang yang dimasukkan Allah ke dalam syurga. Aku nak berbahagia begitu begini. Tapi angan-angan saja. Amalnya tak ada.
Ini orang yang telah ditipu daya oleh dunia. Saya nak kerja sampai umur saya pencen, Ustazah. Lepas pencen saya nak beramal. Saya nak gunakan duit yang saya kumpul banyak-banyak ni. Lepas pencen je, hari pertama pencen, saya nak berjalan rumah ke rumah, nak infak kepada anak-anak yatim. Confident. Macamlah kau boleh hidup sampai umur kau pencen. Sekarang sahabat-sahabat mulakan. Walaupun kita tak mampu berjalan rumah ke rumah dek, kerana sibuknya kita bekerja. Kenapa kita tak mulakan, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Kita berangkat di waktu bila pun. Berangkat mana? Berangkat bertemu dengan Allah. Okey, kita berangkat di waktu mana pun. Demi keperluan kita. Padahal keperluan hidup manusia itu tiada habis-habisnya. Ikut mati bersama seseorang keperluan hidupnya. Sementara keperluan yang lain belum terpenuhi. Maknanya apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Hidup perlu diteruskan. Apapun permasalahan, kena faham matlamat akhirat. Aku sedang gembira, aku sedang berduka, aku kena utamakan matlamat akhirat. Dalam pada aku rasa down ni, aku tepikan akhirat. Tiba-tiba kita mati dalam kedownanan kita tu. Anda dah lama kan tak dengar peribahasa. Tiba-tiba mati dalam kedownanan kita tu. Apa kedownanan tu kan sahabat? Tengah down ni tiba-tiba kita dimatikan Allah. Down ni, aku dah sabar banyak tapi Allah bagi aku ujian macam ni. Tak payah dah beriman kepada Allah. Tiba-tiba kita mati. Mati yang begitulah mati yang Allah kata su'ul khatimah. Pengakhiran yang sangat buruk. Subhanallah, kita tak nak begitu sahabat-sahabat. Perputaran masa daripada pagi ke petang dan sebaliknya membuat orang yang kecil menjadi dewasa. Sahabat, dulu kita orang kecil. Sekarang kita dah menjadi orang yang besar. Bukan besar pangkatnya, bukan besar tahtanya, keretanya, rumahnya, tapi besar saiznya. Kan? Dulu kita kecil je, sebesar tapak tangan. Kan? Tiba-tiba subhanallah boleh bertatih, hatta berlari, dah boleh lawan mak ayah pula. Allahu Akbar, betapa jahatnya kita. Daripada pagi ke petang dan sebaliknya membuat orang kecil menjadi dewasa. Minta maaf guru-guru bahasa Melayu, saya gurau je ke downan. Tak ada bahasa macam tu. Baik, membuat orang yang kecil. Ya sahabat-sahabat. Membuat orang kecil menjadi dewasa. Dan yang tua menjadi tutup usia. Tutup usia ni maksudnya apa? Matilah. Bila malam telah sampai di penghujungnya, akan datanglah sesudahnya hari esok yang baru. Akan datanglah sesudahnya hari esok yang baru. Ya Rab, maknanya perlu jalan terus. Sedih sedih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi bagaimana kita nak meletakkan? Kalau aku terus begini, bagaimana dengan akhirat aku? Allahu Akbar. Saya tidak habis fikir terhadap saya sendiri, kata Dr. Aida Al-Qarni, dan orang-orang yang berada di sekeliling saya. Mereka selalu berangan-angan kosong. Dr. Aida Al-Qarni, seorang yang hebat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hatta guru-guru kita, ibu-ibu, ayah-ayah, orang-orang soleh kita yang mulia, selalu melihat macam mana pandangan orang tua kepada anak-anak. Itulah Ustazah, budak-budak sekarang ni duk berangan. Berangan kosong. Joget-joget depan TikTok. Apa kejadahnya lah. Nak makan kuih raya pun sekeluarga joget-joget depan TikTok. Contoh kan sahabat-sahabat. Beranganlah jadi penyanyi. Beranganlah jadi orang yang paling lawa. Memang paling lawa lah dan kau pakai handphone kau. Cuba kau tanya kat situ. Lawa tak saya? Lawa tak saya? Orang akan jawab tak. Menyampah lagi ada. Kau tak pernah tanya, sebab tu lah orang tak jawab gitu. Contoh kan macam tu. Tak kira lah Ustazah gemuk ke kurus ke muda kecil, semua nak berjoget sekarang ni. Mereka selalu berangan-angan kosong. Berlama-lamaan dalam mimpi. Bercita-cita terlalu tinggi. Berkeinginan untuk hidup abadi. Dan terus mencari. Tetapi tiba-tiba satu di antara kita pergi menghadapnya tanpa terlebih dahulu diajak bermusyawarah. Ya Allah, saya rasa deep sangat sahabat.
Bila Dr. Aida Al-Qarni kata, kita dalam masa berangan-angan, dalam kita bertangguh-tangguh, dalam kita syok, ialah satu mimpi ke satu mimpi, berangan-angan dah macam mak jenin kiranya sahabat-sahabat dirahmati Allah tanpa usaha. Tiba-tiba satu di antara kita pergi menghadapnya tanpa terlebih dahulu diajak bermusyawarah. Apa maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita boleh kata tak, kami tengah syok-syok ni nak reka satu grand party pada hujung tahun ni. Tapi kenapa kau matikan ketua kami tu, ya Allah? Kau tak ajak kami meeting dulu pun. Kalau kau ajak kami meeting, ya Allah, kami tak minta lah ketua kami tu mati. Biarlah Tuhan yang paling AJK kecil tu yang mati, ya Allah. Dia tu kepala kami tu, ya Allah. Pasal apa dia yang mati? Kenapa Allah tak ajak kita bermusyawarah? Tak perlu. Allah adalah Allah. Allah tak perlukan kamu, sahabat. Jadi kita nak sebut dalam pergaulan perhimpunan kita, perhimpunan ramai, perhimpunan kecil, pasti ada ingatan tentang hari ini kita merancang. Allah juga merancang segala ketentuan milik Allah. Subhanallah, sahabat. Kalau kita sentiasa sedar diri, kita tidak melampau-lampau dalam urusan dunia kita. Subhanallah. Kitab La Tahzan boleh didapati daripada sahabat tim khidmat. Ustazah dah pinkan dekat Ustazah Muzayyanah bawah tu. Tolong klik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari ini kita berada pada muka surat 502. Tanpa diberi kabar, tanpa diberikan pilihan. Kematian ni sahabat, tanpa diberi kabar, tanpa diberi pilihan, tanpa diajak bermusyawarah oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Tak ada siapa boleh pasti. Okey, besok kita nak sambung kitab La Tahzan pukul 7 pagi. Sahabat-sahabat jangan lupa kita jumpa jam 7 pagi besok. Sambung muka surat 503 contoh. Tiba-tiba mana Ustazah ni tak start lagi. Kalau kita mati sementara, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak mengapa lagi. Ustazah boleh masuk kat Facebook. Saya rasa tak sedap badan hari ni. Saya rasa masalah lain internet. Contoh kan, sahabat-sahabat mati sementara, mati usaha, mati akal. Itu biasa. Kan? Sebab kita rancang, Allah juga merancang. Tapi bayangkan kalau mati yang selama-lamanya. Sebab tu kita, bila kita merancang apa pun, kita mesti ada backup. Tengok Quran mengajar kita dalam bab hutang. Berhutang ni tak salah, tapi Allah suruh cari saksi. Allah suruh catat. Satu muka surat daripada hujung-hujung suratul Baqarah ayat 282, cerita tentang hutang saja. Ni nak cerita penting tak penting? Supaya bila kamu mati pun, hal hutang kamu tu masih tersangkut rapat dengan kamu. Amal soleh kamu meningkat begitu banyak amal solehat, tapi mati kamu meninggalkan hutang yang sengaja tak nak bayar. Kamu ingat kamu boleh bahagia di akhirat? Tak mungkin. Tidak mungkin, sahabat-sahabat. Sebab tu kata Allah, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Kita diajar untuk menyebut insya-Allah bila mana Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, kita nak kata macam mana lagi? Tapi dalam kita berjanji, buat betul-betul. Jangan memang ada niat menipu. Ustazah, besok datang rumah saya je, insya-Allah. Tapi dalam hati, besok aku ada nak balik kampung ni. Memang mustahil aku nak datang rumah dia. Itu pun dah menipu. Cakap je, Kak minta maaf kalau besok saya memang tak dapat datang sebab saya nak balik kampung. Lah Ustazah, makcik tu bukan sama macam orang lain. Dia kecil hati nanti kalau cakap tak datang terus. Habis tu takkan kita nak menipu, memang besok kita tak boleh datang. Tapi kalau orang Islam menyebut insya-Allah, hatinya memang berazam nak datang. Sebab memang besok tak ada plan. Ada juga plan tapi belum pasti. Sebut insya-Allah. Kalau Allah izin, kita sampai. Kalau Allah tak izin, Kak minta maaf saya tak dapat datang. Ni tiba-tiba abang ipar saya nazak pula. Contoh. Allahu Akbar, sahabat, macam-macam boleh berlaku. Pertemuan sahabat La Tahzan di utara, last minute ada 8 orang tarik diri. Tapi pengurusan sahabat khidmat sangat bijak. Mereka cover, gantikan 8 orang tu dengan orang lain atas niat infak. Yang cancel tu tak apa, saya tak nak duit balik. Pihak sahabat tim khidmat, carilah siapa-siapa untuk isi tempat saya.
Ya Rab, dia tak datang tapi pahalanya mengalir. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada yang nak keluar-keluar rumah tiba-tiba bleeding. Ada yang dah sampai dekat tempat, dah duduk dekat meja yang makanannya gitu gah. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah sahabat, saya tak sangka hotel siapkan makanan begitu hebat. Jadi, elok-elok duduk dapat call. Abang iparnya tengah nazak. Ke hulu ke hilir, iyalah takkan nak balik duduk kat Ipoh kot pakcik tu, temankan isterinya. Allahu Akbar sahabat-sahabat, semuanya dengan izin Allah. So ketika kita menyebut insya Allah, orang Islam sepatutnya dengan azam untuk hadir, untuk yeskan. Jangan insya Allah tapi tahu aku memang tak datang lah besok sebab mak aku dah hajat dah pergi tempat tu waktu yang sama. Kan sahabat-sahabat? Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Persiapan sahabat, Ustazah pergi Penang dalam tempoh 24 jam. Kenapa minta maaf dekat suami? Contoh kan sahabat-sahabat, sebab kita belum tentu lagi balik ke rumah kita. Mungkin yang diusung adalah jenazah kita. Kita tak tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Sampaikan ada sahabat la tahzan Ustazah, ni jujur akak nak cakap. Masa akak dengar doa Ustaz dekat KLIA ketika mula-mula Ustazah nak gerak ke Mekah dulu, akak tak sedar hati. Lepas tu nampak anaknya Wani Yahya peluk Ustazah lain macam, akak tak sedar hati Ustazah. Tiap-tiap hari akak doakan Ustazah. Masya Allah sahabat, saya tak tahu nak menghargai anda macam mana. Kan Umi Badariah kata tiap-tiap malam Umi dengan anak-anak solat hajat, minta Ustazah, minta Ustaz boleh bawa jemaah dengan baik, diberi kesihatan yang baik. Program utara berjalan lancar. Saya tak tahu nak cakap terima kasih macam mana. Indahnya ukhuwah fillah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bersungguh-sungguh. Dan saya juga sama. Sebulan tinggalkan keluarga dengan ayah, bapa tak berapa sihat. Uzurnya orang tua. Macam-macam yang saya fikir. Tapi datang perasaan buruk itu, cepat-cepat istighfar. Segalanya aku telah serahkan kepada engkau ya Allah. Sebab itu sampai-sampai saja di rumah tak tunggu masuk dalam bilik dah. Terus Ustaz Azwan menyungkurkan dirinya untuk sujud syukur. Sebulan bukan masa yang pendek, macam-macam boleh berlaku sahabat-sahabat. Itu sebab kita balikkan kepada Allah. Jadi kemuncak kepada bab F ni, bab F kan? Ada 3 pertanyaan tentang hakikat. Ini sangat deep. Jom kita tulis dekat Facebook kita masing-masing. Pertanyaan pertama, bila anda menjangkakan bahawa anda akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman jika anda belum redha dengan Tuhan? Sahabat, apa saja yang Allah beri pada kita, kita belum redha menerimanya, jangan sebut di lisan, aku bahagia dah sekarang. Bohong. Kita takkan berbahagia bila mana ada sesuatu yang Allah beri pada kita, kita tak redha. Allahu Akbar, dia sangat menyentak hati kita. Dengan hukum-hukum, kenapa orang perempuan kena pakai tudung? Sekarang ke main sahabat. I tak pakai tudung pun, I dah 3 kali pergi umrah. Ada ramai kawan-kawan I yang pakai tudung labuh tak dapat pergi umrah lagi. Amboi, mai sini sambal hitam kat Siti Azmahani, Ustazah tonyoh dekat mulut dia. Geram ni geram. Kesian sahabat-sahabat orang berbahasa macam tu. I pakai seksi macam ni pun, I tak pakai tudung pun, dah 3 kali I pergi umrah. Asatizah tegur, masih lagi macam tu bahasanya. Subhanallah sahabat. Menutup aurat tu wajib. Kalau kamu tak nak buat, jangan mempermainkan agama kamu dengan bahasa-bahasa macam tu. Okey? Tak tutup, kita doakan. Kita bukan benci orangnya, kita benci perbuatannya. Supaya bila kita benci perbuatannya, bukan benci orangnya, hati kita masih ada doa. Ya Allah, jiran aku yang tak menutup aurat tu, dia sangat baik ya Allah. Balik holiday mana-mana mesti singgah rumah aku, hantar oleh-oleh, dia sangat baik. Kau bukakanlah, lorongkanlah hatinya ya Allah untuk menutup aurat. Menutup aurat tu wajib. Aku tak mampulah ya Allah nak tegur dengan lisan aku ya Allah. Aku sayang dia kerana Allah. Tolong pimpin dia ke jalan yang engkau redha ya Allah. Dia kena faham hukum sahabat. Bukan soal dia seronok hidup atas dunia tanpa hukum-hukum undang-undang yang Allah tetapkan. Perbuatan-perbuatan, qada dan qadar, ketetapan-ketetapan dari Allah. Dan dia belum redha dengan rezeki dan kurnia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya.
anda rasa anda boleh bahagia? Anda rasa anda boleh senang, boleh tenang? Tak. Selagi mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, selagi mana anda belum reda dengan segala yang Allah telah tetapkan pada kamu. Sebab itu masa Ustazah di Mekah, tajuk reda ni sangat panjang nak bagi kita faham. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka kita nak jadi manusia hambanya Allah yang betul-betul reda. Reda dengan apa? Reda dengan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Masya Allah. Kedua, apakah anda telah mensyukuri semua nikmat, kurnia dan berbagai kebaikan yang diberikan sehingga kini anda menuntut dan meminta yang lain? Ya Allah, anak aku dah besar-besar, Ya Allah, semua cemerlang dalam pelajaran, Ya Allah, bagilah pula anak-anak aku ni jodoh yang baik, Ya Allah, lelakinya dapat isteri soleha, wanita yang perempuannya dapat suami soleh, tolonglah Ya Allah. Kita nak tambah lagi nikmat. Sebelum meminta tambah akan nikmat, tanya, ketika anakmu sihat sepanjang-panjang sampai ambil SPM, tak pernah sakit macam anak orang lain, apa yang kamu syukuri? Ketika anak kamu dinobatkan di atas pentas, pelajar cemerlang SPM, apa yang kamu syukuri? Adakah kamu menjadi manusia melampau-lampau, minta maaf sebut biadab dengan Allah, tidak mensyukuri apa yang Allah beri, tapi kamu gahkan diri kamu dengan riak, ujub dan takabur, tak sempat kamu bersyukur, akhirnya kamu minta lagi dengan Allah. Nikmat dulu kamu belum syukuri, kamu minta tambah lagi nikmat yang baru. Macam mana nak bersyukur dengan nikmat yang baru kalau nikmat yang sebelum ini kamu belum syukuri? Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Sangat deep apa yang diajarkan oleh Dr. Aida Al-Qarni pada kita. Terakhir, ketiga, orang yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit sahaja, subhanallah, maka dia akan lebih tidak mampu untuk mensyukuri yang lebih banyak. Saya sangat akui, kita minta lagi, kan lebih kurang samalah macam yang tadi tu. Allahu Akbar, sahabat. Mengapa kita tidak mengambil faedah daripada yang telah Allah kurniakan kepada kita? Subhanallah, agar kita dapat mengembangkannya, mengefektifkannya, membersihkannya daripada semua kekejian dan kotoran. Dan kemudian kita dapat memberi manfaat dan anugerah serta pengaruh yang berbekas pada kita. Sahabat, minta maaf kalau ada orang yang menyampah dengan contoh mudah yang Ustazah bagi, sebab ianya sangat berulang. Nak bagi faham je, sahabat. Sejujurnya, kalau orang yang diuji dengan perkahwinan tanpa zuriat, dia hidup hanya memikirkan kenapa aku tak beranak, kenapalah dah jumpa doktor kata tak ada masalah, dah berubat kampung, berubat segala. 10 tahun, 20 tahun hidup otak dia hanya fokus ke situ je. Anda berada pada kategori 2 dan 3. Tak salah terus minta doa. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Apa saja doa, amalan, petua-petua buat. Semalam lagi kelakar, saya mimpi siapa orang yang bukan mimpi, ada sahabat utara lah, kot ada dekat sini. Dia gelak. Betul Ustazah, ada kawan akak ni dia tak beranak, orang bagi petua suruh makan hempedu arnab. Makan hempedu arnab, engkau tahu? Hempedu tu kan pahit, jadi dia sumbat dekat dalam pisang, dia makan. Allah izin Ustazah mengandung sungguh. Ni bukan daripada Ustazah ya, hangpa nak buat silakan. Tapi tanyalah pula, boleh ke Ustazah nak makan hempedu pahit tu? Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat. Macam-macam Ustazah dengar, Ustazah sengih je. Kita akan buang masa dalam hidup kalau yang kita tak dapat itulah yang kita fokus, sibukkan diri, malu nak keluar rumah, nak pergi bekerja, berhenti kerja, kakak pejabat, kawan-kawan tanya, raya tak nak jumpa saudara mara, tak nak balik kampung, kawan-kawan tanya bila nak beranak. Anda menjadi manusia yang rugi, sahabat. Jadi kita hidup ni bukan Allah nak tanya pasal anak saja dekat akhirat. Ada banyak tanggungjawab kita yang lain. So tak dapat yang itu, sahabat-sahabat. Dalam mengusahakannya, efektifkan diri dengan apa yang ada pada kamu. Itu yang Ustazah selalu terkesan dengan apa yang Nazri Raihan kan. Raihan punya lagu yang apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan.
Yang ada jarang disyukuri, yang tak ada sering dirisaukan. Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat. Kenapa kita buang masa rupanya sampai umur 40 tahun. Doktor kata memang minta maaf lah, dah tak boleh mengandung. Kalau mengandung pun anak nanti jadi sindrom Down ke apa ke kan. Saya tak kira doktor, saya nak juga anak daripada rahim saya sendiri. Allah izinkan mengandung pada umur 48 tahun. Ni contoh sahabat-sahabat. Anak tu cacat pula kan. Dia pula yang bertanya, lupa dah janji-janji dia. Kenapa Allah bagi anak saya cacat, dah lah tunggu lama tak dapat. Allahu Akbar. Sedangkan di sana kalau kita belajar berapa ramai orang dianugerahi Allah, anak-anak yang tidak sempurna jasad tapi masih mampu bersyukur kepada Allah. Bahagia hidupnya kah? Apa rahsia kah ni? Dapat anak tak sempurna macam orang lain tapi saya nampak agak bahagia. Sebab saya bersyukur sekurang-kurangnya saya pernah mengandung macam ibu-ibu lain, ustazah. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kalau tak bersyukur, kita tak akan dapat. Itu sebab pertanyaan 1, 2, 3 ni sangat deep pada diri kita. Mengapa kita tidak mengambil faedah daripada apa yang telah Allah kurniakan kepada kita? Banyak. Kalau sebelah mata kita rosakkan, sebelah mata lagi masih ada. Kalau orang yang tidak bertangan, kenapa Allah tunjukkan kekuasaannya? Berapa ramai orang boleh melukis dengan kaki. Jadi chef yang hebat hanya menggunakan kaki, menggunakan muncung mulut, sudip, sudu semua dekat mulut. Ya Rab, aku yang ada 2 tangan ni masak pun tidak. Sekian dimaklumkan sahabat-sahabat. Jadi kita nak belajar kat situ. Banyaknya benda yang aku tak syukur padamu ya Allah. Allahu Akbar. Terakhir kita tutup. Sifat-sifat terpuji dan kurnia-kurnia yang agung sebenarnya ada di dalam akal dan jasad kita. Sebenarnya ada kurniaan-kurniaan Allah yang maha agung ada dalam akal dan jasad kita. Tinggal lagi kita tidak maksimumkan pencarian itu. Benda ada dalam diri kita sendiri sahabat, tapi kita tak nak cari. Kita duk nampak syoknya ustazah orang tu bahagia je, pergi mana pun sengih. Hang pun boleh sengih, tapi hang tak memilih untuk sengih. Hang memilih itulah derita aku. Kenapa dapat laki macam ni, kenapa dapat anak macam ni. Allah, anda tak memandang ada orang berdoa minta suami tak dapat suami. Ada orang berdoa sungguh-sungguh dengan air mata minta anak tak dapat anak. Masya Allah sahabat, inilah manusia yang takkan bahagia. Minta maaf sebut takkan bahagia. Namun itu oleh sebahagian kita dilihat seperti barang logam yang mahal yang terkubur di dalam tanah, di dalam perut bumi yang hingga kini belum ditemukan orang yang dapat mengeluarkannya dari dalam bumi untuk kemudian dicuci dan dibersihkan agar menjadi cemerlang, memancarkan cahaya dan diketahui tempat letaknya. Emas duduk dalam tanah, dalam lumpur, dicuci dengan susah payah. Akhirnya bila dibakar, susah payah sahabat, bergemerlapan, bercahaya, disusun atur di kedai-kedai emas, dicerminkan, dikacakan, dijual dengan benda yang mahal. Sebab nak mendapatkannya begitu sukar. Begitu juga dengan diri kita. Keluarkan. Banyak kebaikan dalam diri kita tapi kita tak manfaatkan. Kita hanya sibuk apa yang orang lain dapat. Kita tak sibuk dengan apa yang Allah beri kepada kita. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, selesai perbahasan F, insya-Allah. Saya cuba untuk live La Tahzan besok pukul 7 pagi. InsyaAllah. Betul, tolong bantu Ustazah dengan doa sebab kuliah saya dah mula berjalan banyak. Sahabat-sahabat, semalam saya sampai dekat hospital, dekat ward Ustaz tu, Dr. Sakinah tu, dia follow kuliah-kuliah saya juga. Jadi dia kata, Ustazah suara pun macam tak berapa sihat. Lepas tu, ni menjangkit kat Ustaz je. Saya letih berjalan apa semua kan. Tapi saya okey, saya tak demam semua. Kemarinnya tu sebelum pergi Penang saya demam. Tapi Alhamdulillah saya jumpa sahabat utara, saya sihat. Kan? Ustazah, ni katil sebelah. Sebab sebenarnya Ustaz tu masa daftar tu dapat, patutnya dapat bilik seorang. Tapi sebab mengalah lah sahabat, bilik seorang tu semua penuh. Jadi dia duduk bilik berdua. Dia masuk, ada orang operation lutut dekat sebelah tu. So dia tidur satu malam kat situ. Besok tu orang tu dah boleh keluar. So masa saya kat Penang tu Ustaz seorang-seorang lah. Ustaz seorang. Saya cakap Ustaz, bang, kalau balik daripada Penang saya masih demam lagi, check in lah duduk sebelah ni. Kan duduk sebelah. Gurau dengan dia sebenarnya. Tiba-tiba semalam Ustaz, doktor datang.
Katil tu masih kosong. Doktor cakap, Ustazah macam tak sihat tu duduk katil sebelah saya ni. Belum kau kemain lagi nak suruh aku check in dalam ward ni. Kita okey je kalau kita dah tak larat macam Ustaz hari tu. Memang saya sendiri bawa pergi hospital lah kan. Elok macam tu, petang tu dah ada orang check in sebelah. Jadi malam tadi Ustaz kata, abang baru je lepas sembang dengan jiran sebelah abang ni. Dia duduk satu malam, hari ni dia nak buat operation apa entah. Lepas tu Ustaz pula nak balik hari ni. Doa lah betul-betul balik. Jangan doktor tahan macam-macam pula. Okay, jadi insyaAllah habis-habis kuliah-kuliah saya semua ni nanti Ustazah akan pergi hospital. Tapi macam itulah, nak settle bill apa semua. Kadang-kadang petang malam juga baru keluar. Jadi doakan semuanya kita dalam kesihatan. Dalam sihat ini kita taat kepada Allah. Sampai bila pun Allah pinjamkan nyawa ini, kita masih dalam ketaatan sehingga ke akhir hayat kita. Saya sayang anda semua kerana Allah. Besok jam 7 pagi kita tamatkan bab ini. Kalau boleh, kalau tak lagi 2 kali pertemuan kot. Mengalah sementara untuk menang. Ini pun baca tajuk pun kita dah rasa macam dipujuk-pujuk oleh Allah kan. Dan pun maaf, zahir batin. Pukul 9 saya ada kuliah dengan Yapim. Pukul 10 saya ada kuliah kitab di balik tabir kematian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.